وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعونا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT yang menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia. Kata Nabi Muhammad SAW, sabda baginda dalam hadis Hasan yang riwayat Imam Tirmizi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam tujuan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia pulang. Langkahan kaki ketika mula keluar daripada rumah dengan niat tujuan untuk menimba ilmu, semua langkah kaki tersebut dikira hasanah, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga apabila seseorang melangkah pulang daripada masjid, melangkah pulang ke rumah dia, semua langkahan pulang tadi diberikan ganjaran seumpama orang yang berjuang fi sabilillah. Betapa besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada malam ni saya ni gantikan Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Dia ada urusan sedikit, tak dapat hadir malam ni. Tapi malam ni kita bincangkan rumusan daripada kitab Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjira Al-Maki, iaitu berkenaan dengan adabul musafahah, adab bersalaman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah sekalian, kalau menyentuh berkenaan dengan bersalaman ni, kita bersalaman ni dah banyak tahun lah. Kan? Lamalah bersalaman. Kenapa kita membicarakan berkenaan dengan bersalaman? Kerana kita nak tahu bersalaman mana yang ditunjukkan, yang diberitahu oleh ulama dengan mengambil nas-nas daripada Al-Quran dan hadis, mana yang lebih afdal buat kita. Kan? Kerana pelbagai gaya orang yang bersalaman setelah kita dengan usia kita yang berpuluh tahun, ada yang 70, 60, 50, 40, 30. Bayanglah sepanjang umur itu kita bersalaman seharian. Maka kita mesti tahu ini amalan yang biasa kita lakukan. Tahukah kita sandaran dan manakah yang lebih afdal di sisi ulama dan manakah yang dilarang di sisi agama kita. Kita kena tahu sehari-hari buat. Jangan dikatakan bersalaman dari mana kamu tahu dan bagaimana cara bersalaman ini, kita tak dapat jawab. Sekurang-kurangnya kita tahu dan pernah dengar bagaimana diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan adabul musafahah ini. Pertamanya tuan-tuan, gaya bersalaman orang lain-lain. Ada orang salam dengan sebelah tangan kanan sahaja. Ada orang salam dengan kedua-dua belah tangan. Iaitu tangan kanan dilapikkan dengan tangan kiri. Dia salam dengan kedua-dua belah tangan. Jadi mana yang lebih afdal? Bagaimana pula orang yang bersalaman dengan tangan kiri? Bagaimana orang yang bersalaman hanya dengan menyentuh sahaja? Dia tak genggam. Jadi semuanya dibicarakan oleh para alim ulama. Sehingga kadang-kala sebahagian daripada kita menyangka bahawa orang yang bersalaman dengan kedua belah tangan itu adalah yang paling beradab dan yang paling afdal di sisi agama kita mengikut ulama mazhab Syafi'i. Adakah sebenarnya begitu? Sebenarnya tak begitu tuan-tuan. Kita akan bahaskan. Malang lagi, kadang-kadang kalau orang ni dia nampak anak dia nampak cucu dia. Ada orang tua datang rumah. Anak dan cucu dia salam orang tua tu sebelah tangan je. Sangat malang lagi dia pergi marah anak dia. Dia pergi marah anak dia, kata tak beradab. Dia kata tak beradab. Kerana orang hulur dua tangan, kamu salam satu tangan saja.
Persoalannya, adakah benar tanggapan kita tentang yang paling afdal itu adalah dengan dua belah tangan? Mari kita bicarakan. Yang kedua, selepas bersalaman, tangan kita letak mana? Kedudukan tangan selepas bersalaman pun dibahaskan oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, ulama, sebab kita ni berbagai-bagai cara kadang-kadang salam. Ada yang salam, lepas salam dia letak atas kepala. Ada yang salam, lepas salam letak dekat dahi. Ada salam, lepas salam letak kat hidung. Ada salam, lepas salam letak kat mulut, cium. Ada salam, lepas salam letak kat dada. Ada orang salam, lepas salam, sapu punggung. Ni ada juga. Yang last kali ni, mungkin kerana dia tak selesa lah dengan orang yang dia salam tu. Mungkin basah ke, berabuk ke dan sebagainya. Jadi dia gaya macam-macam orang. Dan macam-macam faham. Ulama dan agama kita telah menceritakan dan telah merumuskan hal perkadaannya, perkara begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis. Dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Suyuti menakalkan satu hadis. Izal taqal muslimani fasallim kullu wahidin minhuma ila sahibihi. Apabila dua orang muslim bertemu, maka berilah salah seorangnya berilah salam kepada sahabatnya. Salah seorang bagi salam kepada sahabatnya. Bila berjumpa bagi salam. Wa tasafaha. Termasuklah dengan bagi salam dalam satu hadis yang sama disunatkan dalam bagi salam kita berjabat tangan. Musafaha. Wa tasafaha. Kemudian Allah Subhanahu disebutkan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran. Bila buat jumpa kawan, kita bagi salam, kemudian kita bersalaman. Nazalat bainahuma mi'atu rahmatin. Nabi kata, Allah Ta'ala akan menurunkan 100 rahmat di antara kedua mereka. Lil badi tis'un walil musafahi 10. Untuk yang memulakan salam tadi diberikan 90 rahmat. Banyak tu. 90 rahmat. 90 kebaikan diberikan oleh Allah. Walil musafahi 10. Dan bagi orang yang menyambut jabatan tangan tadi ataupun dia menjawab salam tadi mendapat 10 pahala. Orang yang mula ni dapat banyak. Memulakan salam ataupun memulakan bersalaman dapat 90 rahmat. Orang yang menyambut tu dapat 10 rahmat. Sebab itu yang mulia lebih afdal sehingga diriwayatkan dalam hadis tidak ada para sahabat. Kebanyakan masa Rasulullah SAW lah yang memberi salam terlebih dahulu kepada para sahabat semua. Walau apa juga keadaan, kerana Nabi mempercontohkan perkara yang terbaik. Jadi para sahabat sering menjawab salam yang dimulakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dinyatakan kelebihan bersalaman, ma min muslimaini, hadis sahih Muslim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang Islam yang ketika mereka saling bertemu. Bila nak bagi salam, saling bertemu. Allah bagi apa? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, mereka saling bersalaman. Melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kedua-dua daripada mereka sebelum mereka berpisah. Apa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil walau sebanyak mana pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat apa? Disebabkan kebaikan orang yang bersalaman. Jadi ini yang kita nak, yang kita tahulah antara adab-adab bersalaman. Yang perlu yang kita tahu salah satunya di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka Rasulullah SAW diberitahu dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi keadaan baginda bagaimana sifat Nabi ketika bersalam dengan sahabat yang lain. Dan ini kita kena buat juga. Anas bin Malik qala kana Nabi SAW idza istaqbalahu ar-rajulu fasafahahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajulu yanzi'u wa la yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yasrifuhu
walam yura muqaddaman rukbatayhi baina yaday jalisillahu. Jadilah hadis sahih dalam hadis Tirmizi ni, Sayyidina Anas bin Malik dia tunjuk dan cerita sifat bagaimana Rasulullah SAW bersalaman. Diriwayatkan dalam hadis ini bahawa Nabi Muhammad SAW apabila bersalaman dengan seorang lelaki, Nabi tak salam dengan perempuan. Nabi bila bersalaman, sama jantina lah maksudnya, Nabi bersalaman dengan sahabatnya yang lelaki. Nabi Muhammad SAW ketika bersalaman, Nabi tidaklah mencabut terlebih dahulu tangannya, melainkan sahabat yang bersalam dengan Nabi terlebih dahulu mencabut tangan mereka. Nabi salam ni dia tunggu orang puas. Puas apa? Puas nak genggam. Tak apa. Bagi orang lepas dulu. Betul-betul salam. Qabat. Ada genggaman. Kemudian nak tunggu bila? Kita salam belah. Salam tarik tu. Tak. Nabi Muhammad SAW bagi orang puas hati. Bagi itu menunjukkan adab sempurna. Adab yang sangat-sangat baik. Iaitu tunggu orang selesai hajatnya. Jadi kalau orang tu dah selesai, dia akan tarik daripada tangan dia. Selagi tak tarik, Nabi Muhammad SAW tidaklah tarik tangan Nabi terlebih dahulu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika bersalaman akan saling memandang wajah. Akan saling memandang wajah. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengalihkan pandangan wajahnya daripada sahabat yang dia bersalaman, melainkan sahabat itulah yang terlebih dahulu akan memalingkan wajah dia. Ini sunnah Rasulullah SAW. Genggam bagi orang lepas dulu. Tengok muka. Bila tengok muka, tunggu orang tu selesaikan hajat dia. Orang tu berpaling, barulah Nabi berkepaling. Taklah jadi macam cerita dekat Masjid An-Nur. Tahun lepas pernah jadi satu peristiwa di Masjid TLDM dekat Lumut sana. Cerita dia lepas pasar. Masjid TLDM tu orang pencing-pencing TLDM. Penjawat awam TLDM pun ada. Ceritanya masa solat fardu asar. Habis solat fardu asar, ada di kalangan jemaah yang bersalaman antara satu sama lain. Dia pun nak turut bersalaman. Tapi waktu dia nak bersalaman dengan Tuan Haji ni, tiba-tiba Tuan Haji ni lempang dia. Masuklah dalam paper, masuklah dalam forum. Sampai dibawa jadi forum perdana, dibincangkanlah dalam program-program agama dalam TV. Cerita dia apa? Cerita dia orang tu masa salaman dengan Tuan Haji tu tak nampak, tak pandang muka. Mungkin dia pandang tempat lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adabnya memang kena pandang muka orang. Tapi adab ni bukanlah adab yang wajib, tapi sunat. Janganlah sampai lempang orang tiru pula cerita kat Masjid Lumut tu. Pertama, kita ni kena sangka baik juga. Orang lain macam-macam masalah. Sekarang ni dah tengah-tengah bulan, duit gaji pun dah habis. Dia, kepala dia, anak minta nak buat projek ni, cikgu minta. Anak 5, pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Bayang-bayanglah bila tengah-tengah ni anak minta macam-macam. Terfikirlah dia termenung macam mana nak cari duit. Oleh kerana terfikir termenung banyak masalah, mungkinlah pandangan tadi tak nampak lah muka orang yang nak bersalaman. Kita ni sendiri yang salam dengan orang, pertama kena sangka baik. Kan? Yang kedua, kita kena tahu memang hukumnya sunat. Saling memandang di antara satu sama lain. Mandang wajah lah. Ustaz nak kena pandang mana? Mata ke? Mulut ke? Pandang wajah je. Tak kira lah mana-mana pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Dan antara sunnahnya adalah saling senyum. Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma ra'ayni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassuma fi wajhihi. Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, aku tak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak aku Islam melainkan terpancar senyuman sentiasa di wajahnya. Setiap kali nampak Nabi, nampak ukiran senyum daripada wajah Nabi. Pandang je Nabi, nampak kegembiraan. Pandang je Nabi, nampak kebahagiaan. Kerana apa? Nabi sering mengukir senyuman. Sebab Jarir bin Abdullah kata, semenjak aku Islam, menengok Nabinya tak pernah nampak melainkan sentiasa dalam keadaan yang ceria, yang senyum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, ini satu benda yang luar biasa. Benda ni kadang-kadang,
Kalau orang yang tak faham boleh buat gaduh jugalah. Kita salam kat orang. Kan? Kita salam kat orang tapi terlupa mengamal sunnah Nabi. Mungkinlah kita ada masalah. Tapi salam-salam kat orang cover-cover sikit masalah kita. Kerana kalau kita bersalaman dengan orang dengan muka yang tak ceria, muka yang masam, muka yang penuh dengan pelbagai permasalahan, akan menyebabkan orang ni naik darah kadang-kadang. Kan? Jadi sebenarnya dalam bersalaman juga ada seninya. Sebab tu dalam hadis dikatakan diampunkan dosa orang yang senyum ni. Iza taqal muslimani wa tasafahani wa takashura biwiddin wa nasiha. Tanatharat khataya bainahuma. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila orang Islam berjumpa, dia bersalaman, kemudian saling mengukir senyuman biwiddin, dengan wajah yang ceria. Tanatharat khataya huma. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kedua-dua mereka. Senyum je ketika bersalaman. Sebab tu senyum-senyum ni jangan pandang rendah. Nabi Muhammad SAW, walaupun senyum nampak senang je, tak payah nak keluarkan duit ke apa, hanya perlu mengukir di mulut. Menggunakan sedikit tenaga sahaja. Dengan senyuman Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa in talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu memandang rendah walaupun satu daripada mana-mana kebaikan. Walaupun kebaikan tu kita pandang kecil ni, remeh. Jangan kamu pandang rendah, jangan kamu meremehkan walaupun satu daripada kebaikan. Walaupun kebaikan tadi adalah seseorang menunjukkan wajah yang ceria kepada saudaranya. Dia menunjukkan wajah yang ceria. Jadi itu adalah dikira kebaikan yang seseorang itu lakukan, yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kita pada bab lah. Sekarang ni nak salam satu tangan ke dua tangan. Pertama dalam kitab ni disebutkan as-sunnah fil musafahah an takuna bil yaddil yumna. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan mu'tamad ulama mazhab Syafi'i, bersalaman itu hanya dengan sebelah tangan kanan sahaja. Ini yang paling afdal. Apa yang dikatakan di sini, wa qala al-Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbu an takuna al-musafahah bil yumna wa huwa afdal, intaha. Kata Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, disunatkan musafahah, saling bersalaman antara dua orang Islam itu bil yumna, dengan hanya sebelah tangan kanan. Wa huwa afdal, dan ia adalah bentuk salaman yang paling baik. Intaha. Habis cerita khalas. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Kalau dua tangan ni sebenarnya dalam mazhab Hanafi afdal. Dia adalah sandaran hadis dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, satu tangan kanan lebih afdal. Jadi disebutkan hadis dia bagaimana? Hadis dia ulama sebut dengan jelas. Ada hadis yang panjang, saya bahasa maksud. Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan dari Harizah menuju kota Batta. Lalu baginda berwuduk, kemudian mendirikan solat zuhur 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat. Nabi buat jamak takdim. Sedangkan waktu itu baginda menggunakan tongkat besi. Kenapa Nabi guna tongkat besi? Nabi solat zuhur dan asar. Tongkat tu Nabi pacakkan di hadapan dia sebagai sutrah pembatas tempat solat. Masjid-masjid sekarang banyak dia beli sutrah. Tuan-tuan buka Shopee ke, Lazada ke, tekan sutrah. SUTRAH. Ada keluar. Dia kadang-kadang dalam bentuk kayu. Sutrah ni paling kecil sebesar ibu jari. Kerana dikiaskan pada sahmin, iaitu anak panah. Dalam mazhab Syafi'i, sutrah paling kecil sebesar ibu jari, sekurang-kurang tinggi adalah 2/3 hasta. 2/3 hasta. Kerana dikiaskan kepada anak panah. Jadi begitu. Di Shopee adalah jual dalam bentuk apa? Sutrah tu dia ukiran kayu, dia buat macam tinggi. Disunahkan secara mutlak dalam mazhab Syafi'i bagi imam ketika solat berjemaah, dan juga bagi orang yang ingin solat bersendirian, sama ada solat fardu ataupun solat secara solat sunnah. Solat sunat. Disunahkan kita meletakkan sutrah. Jadi Nabi ni sutrah dia waktu berjalan ada kala dengan anazah, anak tombak, ada kalanya dengan asa, tongkat Nabi letak depan, ada kalanya dengan sahmin, anak panah.
Ada kalanya dengan rahilatihi, haiwan tunggangan dia ataupun pelana tempat haiwan tunggangan. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW jadikan itu sebagai sutrah. Nabi secara musafir pun kalau tak ada benda-benda ni, Nabi ngadak pokok. Ila syajarah. Sebagai apa? Ini batas tempat solatnya, iaitu ini kawasan solat, tempat berdiri dan sehingga sujud. Tu batas je. Sunnah tuan-tuan kita buat. Jadi cerita dia, depan dia ada tongkat besi. Orang ramai yang berada di sekitar baginda, lepas habis Nabi bagi salam je. Orang ramai yang berada di sekitar baginda mengambil tangannya. Ini ada Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Juhaifah. Baginda mengambil tangannya lalu mengusap muka mereka dengan sapuan tangan itu. Abu Juhaifah berkata, lalu aku pun memegang tangan baginda, maka aku pun meletakkannya di wajahku, di mana tangan baginda lebih sejuk daripada air dan lebih wangi daripada minyak wangi. Dalam hadis ni dinyatakan dengan lafaz yad, iaitu satu tangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Juhaifah, lepas habis Nabi semayang, sahabat-sahabat Nabi berkerumun untuk salam Nabi. Ni sunnah ni. Dalam Sahih Bukhari, antara sunnah untuk bersalaman lepas semayang. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Juhaifah tengok sahabat-sahabat punya semua salam, Abu Juhaifah pun salam. Salam tu Abu Juhaifah, dia cium tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kata Abu Juhaifah, aku tidaklah mendapati tangan Nabi itu yang aku salam sangat wangi, lebih wangi daripada kasturi dan sangatlah sejuk tangan Nabi Muhammad SAW. Justru antara sunnah bersalaman dengan orang soleh, kata ulama daripada hadis ni, kalau orang soleh lah, orang ulama, awliya, termasuklah orang yang ada kedudukan tinggi daripada kita di sisi keluarga, ibu ayah dan sebagainya, disunahkan ketika seorang tu salam dengan mencium tangan. Waktu cium tu dengan menghirup tangan. Nabi ni, kan Abu Juhaifah kata, aku tak mendapati tangan Nabi SAW lebih wangi daripada minyak kasturi. Abu Juhaifah takkan tahu tu, melainkan Abu Juhaifah mesti bernafas waktu dia cium tangan Nabi tadi. Waktu dia cium tangan, dia menghirup nafas. Bila Abu Juhaifah hirup nafas, maka didapati tangan Nabi lebih harum daripada kasturi. Di antara sunnahnya, kalau kata ulama secara zahir daripada hadis ni, kalau bersalaman dengan para ulama, adalah menghirup nafas tatkala bersalaman dengan ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, dalil nas je digunakan dengan yad, sebelah tangan. Termasuklah dalam hadis lain, ada 3 dalil, dalam hadis lain ada 4 dalil. Saya bacakan dalil yang paling pendek. Wa an Abi Ghadiyah radhiyallahu anhu yaqulu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sa'id faqultu lahu bi yaminika qala na'am. Aku telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ghadiyah. Abu Ghadiyah tanya Abu Sa'id tanya Abu Ghadiyah, kamu berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dengan tangan kanan kamu ke? Dia kata qala na'am. Berbai'ah ni bersalaman. Jadi sahabat kata tadi ya. Dalam hadis lain kata Anas bin Malik, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi hadhihi, yakni al-yumna ala sam'i wat ta'ah. Aku berbai'ah dengan Rasulullah SAW dengan tangan ini, iaitu dengan tangan kanan, kata Sayyidina Anas bin Malik. Dalam banyak hadis secara jelas sebenarnya memberi sokongan kepada yang paling afdal itu salaman dengan hanya sebelah tangan kanan. Habis, kalau dua-dua tangan tu tak sunnah ke? Kalau dua-dua tangan sunnah juga. Sunnah apa dia? Sunnah yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud. Ketika mana Sayyidina Abu Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah mengajarnya bacaan tasyahud. Allamani Rasulullah SAW at-tasyahhuda. Rasulullah SAW pernah mengajarkanku bacaan tasyahud, at-tahiyyah sampai habis. Bacaan tahiyat. Wa kaffi baina kaffaihi, dan sebelah tangan aku di antara kedua belah tangan Nabi. Wa kaffi baina kaffaihi, sebelah tanganku di antara kedua belah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Jadi sebenarnya salam kedua dengan kedua belah tangan pun ada. Cerita mana? Cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Rasulullah ajar dia bacaan tahiyat akhir,
pada waktu mengajar tu sebelah tangannya berada di antara dua belah tangan Nabi. Maksudnya sambil bersalaman lah Nabi ajar dia tu. Nabi dua tangan, dia sebelah tangan waktu tu. Jadi ini adalah bukti bahawa memang juga sunnah Rasulullah SAW bersalaman dua tangan. Tetapi kenapa ulama Syafi'i kata lebih afdal satu tangan, ni yang paling afdal. Kalau dua belah tangan, kedua belah tangan dapat pahala bersalaman juga, sunnah. Tapi satu tangan dapat dua pahala. Kalau salam orang sebelah tangan kanan saja dapat dua pahala. Kalau salam orang dua belah tangan dapat satu pahala. Kenapa pula satu tangan dua pahala? Satu tangan dua pahala, pertama sunnah bersalaman, Nabi pernah buat. Yang kedua, pahala afdal bersalaman. Itu yang difatwakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa? Pertama, kerana kebanyakan hadis, ni hujah ulama mazhab Syafi'i. Kebanyakan hadis dalam bab musafahah, dalam bab bersalaman, semuanya merujuk dan menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bersalaman wahid minal janibain. Satu daripada kedua sisi. Ni satu sisi, dua sisi. Nabi wahid minal janibain. Kebanyakan hadis satu je. Dan kebanyakan hadis menggunakan perkataan yad, bukan yadain, dua belah tangan, yad. Maka kerana banyaknya hadis, berbandingkan hadis Abdullah bin Mas'ud itu hanya satu hadis. Banyak hadis yang lain menyebutkan dengan satu tangan, maka dia lebih kuat. Maka ulama mazhab Syafi'i kata lebih afdal satu tangan bersalaman tu dapat dua pahala yang berganda. Hujah yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW yuhibbu tayammul fi tarajjulihi wa fi tana'ulihi. Adalah Rasulullah SAW menyukai mendahulukan sesuatu dengan yang kanan. Benda yang baik Nabi dahulukan dengan kanan. Fi tarajjulihi wa fi tana'ulihi. Pada menyisir rambut. Rambut banyak. Nak sikat mana dulu? Nabi sikat belah kanan dulu, baru belah kiri. Benda yang baik Nabi mula belah kanan. Wa fi tana'ulihi, ketika pakai kasut. Nak sarung yang mana dulu? Kaki ada dua, kanan dan kiri. Kerana memakai kasut, memelihara kaki, maka ia dikira sebagai kebaikan, maka kanan dulu baru kiri. Kalau buka baru terbalik, kiri dulu baru kanan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, perkara yang baik semua dimulakan dengan kanan sehingga bermusafahah adalah dengan tangan kanan. Maka ulama mazhab Syafi'i kata, kenapa dua tangan tak sunnah? Kerana bila dua tangan kiri akan digunakan. Sedangkan tangan kiri dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah dikhususkan untuk perkara keburukan. Tangan kiri disunahkan untuk perkara keburukan. Contohnya apa? Di rumah nak buang sampah. Nak buang sampah ke tong sampah, sunnah pakai tangan kiri. Sampah busuk, jijik. Sunnah tangan kiri. Anak buang air. Pampers anak penuh. Rumah minta buang. Sunnah kita pakai apa? Tangan kiri. Jadi perkara-perkara yang buruk sunnah dengan tangan kiri. Itu yang ditunjuk dan dicontohkan di dalam agama. Sehingga dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab Fiqhul Ibadah disebutkan bahawa seseorang disunnahkan menutup mulut ketika tasa'ub. Ketika tasa'ub ni apa? Ketika menguap. Disunnahkan menutup mulut ketika menguap, antaranya dengan belakang telapak tangan kiri. Dia kata, kenapa pula menguap dengan tangan kiri pakai pula? Ulama mazhab Syafi'i berhujah oleh kerana salah satu cara syaitan nak masuk ke dalam badan manusia dan bergerak melalui saluran darah, salah satu pintunya untuk syaitan masuk adalah ketika seseorang menguap dan dia tidak tutup mulut. Jadi disunahkan bila orang nak menguap, tahan sedapat-dapatnya. Kalau boleh tahan. Kalau tak boleh tahan, tutup mulut. Jadi kita selamba je. Sampai bunyi-bunyi. Wow, macam-macam. Macam miau pun ada, macam rimau pun ada. Patut tutup mulut tu. Kan benda tu nampak buruk. Jadi bila menguap, tutup mulut. Kenapa dengan tangan kiri? Ulama sebut tangan kiri. Belakang telapak tangan kiri. Nguap, belakang telapak kiri. Kenapa? Kerana yang nak ditutup itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sehina-hina makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Maka tangan kiri ini dikhususkan untuk perkara hina, perkara buruk. Begitulah sehina-hina makhluk adalah syaitan, menutup dan menghalang syaitan daripada masuk ke dalam mulut.
disunnahkan dengan belakang telapak tangan kiri. Itu disebutkan dalam kitab Fiqhul Ibadah Said Amin Al-Aidrus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang senang kita faham lah, yang tak payah bicara banyak panjang-panjang lah, yang senang kita faham. Sekarang ni kita buang air besar, bersihkan pakai kanan-kanan ke kiri? Tak payah jauh-jauh lah. Semua orang tahu bila buang air besar, tangan kiri. Bersihkan dengan tangan kiri. Maka ulama mazhab Syafi'i kata afdal bersalaman, paling afdal dapat banyak pahala adalah dengan sebelah tangan kanan saja. Sebab apa? Sebab kita tidak melapikkan dengan tangan kiri. Bila lapik dengan tangan kiri ni, tangan kiri khusus untuk perkara-perkara yang buruk. Antaranya ketika mencuci najis kita ketika buang air besar. Faham tuan-tuan? Jadi buat apa nak lapik-lapik? Jadi itu yang difahami oleh ulama mazhab Syafi'i. Yang ketiga hujahnya adalah qiyas. Qiyas apa? Hujahnya yang ketiga bukan qiyas. Yang hujahnya itulah. Jadi yang tangan kiri ni tidak afdal lah disebutkan oleh ulama, tapi dihukumkan dapat pahala sunnah juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu yang paling afdal dengan sebelah tangan. Kita sebut macam ni sebab apa? Supaya jangan kita salah faham. Lepas ni tak kisahlah kita siapa-siapa pun nak salam sebelah tangan ke, nak salam dua belah tangan ke, tak kisah. Dua-dua pun sunnah. Tapi sebab apa kita cerita? Kerana terjadi di dalam masyarakat sampai dia marah anak dia, sampai dia marah cucu dia. Bila orang salam, dia tak salam dua tangan, dia kata, apa ni? Tak beradab, biadab. Padahal, satu tanganlah yang paling afdal dan sangat beradab dalam mazhab Syafi'i. Paling beradab tu sebenarnya satu tangan. Dia tak lapik, tak tampung dengan tangan yang dikhususkan untuk perkara yang buruk. Jadi itu yang diberitahu oleh ulama. Saya sebut tadi hadis berkenaan dengan sebelah tangan ni lagi banyak, terlampau banyak berkaitan dengan berbanding hadis yang salam dengan dua belah tangan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isu kedua, mana nak letak tangan lepas salam? Dah salam ni, okey, salam sebelah tangan. Saya ni salam sebelah tangan ni, saya daripada dulu saya terfikir-fikir tau. Bila kita salam untuk guru kita, dulu kan kita tak sampai belajar. Tak sampailah tahap belajar mana yang lebih afdal, salam sebelah tangan ke dua belah tangan. Kita salam untuk guru kita dua tangan lah. Syekh Nuruddin, almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Banyaklah tok-tok guru lain. Kenapa tok guru ni kita bersungguh-sungguh lah salam. Macam nampak macam paling beradab lah dua tangan. Tok guru dulu sebelah lah. Rupanya kita yang tak tahu. Rupanya kita yang tak tahu. Rupanya paling yang beradab sebenarnya memang sebelah tangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, mana letak tangan kita lepas salam? Disebutkan oleh Al-Imam, disebutkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Wa yusannu taqbili yadihi ba'dal musafah. Lepas tangan tadi nak letak mana? Kepala ke, dahi ke, kening ke, hidung ke, mulut ke, dada ke? Maka yang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dapat pahala, tangan tadi tu letak mana? Wa yusannu taqbilu yaddi nafsihi ba'dal musafahah. Adalah disunnahkan mencium telapak tangan sendiri selepas bermusafah. Itu yang paling sunnah. Yang dibicarakan oleh ulama itu, wa yusannu taqbilu yaddi nafsihi ba'dal musafah. Kenapa disunnahkan untuk mencium telapak tangan sendiri selepas musafah? Perkara pertama, kita salam dengan orang. Bila salam dengan orang, telapak tangan kita kena dengan telapak tangan kanan orang lain. Kan? Telapak tangan kita bertemu dengan telapak tangan. Sedangkan telapak tangan kanan ini Nabi suruh digunakan untuk benda-benda yang baik. Selak helaian Al-Quran, bekerja, mencuci rumah, untuk benda-benda kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita bekerja ke, selak Al-Quran ke, apa saja kita buat dituntut dengan tangan kanan, sudah tentu banyak keberkatan dan kebaikan ada pada telapak tangan kanan. Bila kita salam, bertemu telapak tangan kanan dan telapak tangan kanan orang yang kita salam tersebut, maka bertemu dua kebaikan. Kebaikan yang ada pada tangan kanan kita dan kebaikan yang ada pada tangan orang tersebut. Sehingga kan keberkatan ataupun kebaikan tadi disuruh dan diperintahkan ataupun dianjurkan untuk kita cium kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hujah dia apa?
Yang kedua hujahnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min tamamit tahiyyah al-akhadhu bil yad. Antara kesempurnaan bersalaman adalah mencium telapak tangan ketika selepas bersalaman. Ini antara tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam oleh Al-Imam At-Tan Badawi. Nah, dalam kitab ni disebutkan oleh Imam At-Tan Badawi memaknai hadis itu dengan maksud apa? Antara kesempurnaan salam, kesempurnaan bersalaman adalah mencium telapak tangan selepas bersalaman. Hujah yang ketiga adalah qiyas kepada perbuatan mencium Hajarul Aswad. Pertama, kalau kita buat umrah, seseorang yang buat umrah disunahkan masuk melalui pintu Babus Salam. Bila masuk melalui pintu Babus Salam, kemudian dia sebelum memulakan tawaf disunahkan menghadap kepada Hajarul Aswad. Pertama yang disunahkan adalah mengusap Hajarul Aswad dengan tangan. Yang kedua, ni mengusap ni sunnah Nabi ni. Kita cium je. Tengok mazhab-mazhab lain tu pergi dekat Hajarul Aswad, habis dia sapu-sapu. Kita sapu-sapu apa? Ni memang Nabi yang mencontohkan. Sayyidina Umar mencontohkan. Nabi SAW menyapu Hajarul Aswad dengan tangan. Hajarul Aswad yang ada sekarang ni adalah pecahan. Terdiri daripada 8 serpihan. Yang asal yang betul-betul batu tu dah terpecah. Panjanglah sejarah cerita dia. Tapi kalau cium, begitulah, kalau cium pun sunnah. Tapi mengusap Hajarul Aswad dihukumkan sunnah. Selepas mengusap Hajarul Aswad, cium. Lepas cium, meletakkan kening ataupun dahi kepada Hajarul Aswad. Ni dalam mazhab Syafi'i. 3 buat. Diulangi sebanyak 3 kali. Cium, sapu, mashu, lepas tu cium, takbil. Lepas tu meletakkan dahi ataupun kening pada Hajarul Aswad. Ulang 3 kali. Ini sunnah ketika mana tawaf. Tanyalah pada mana-mana mutawif pun, inilah sunnah. Mana-mana mazhab pun memang disunnahkan berbuat seperti itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau orang wanita ni tak disunnahkan lah. Melainkan di tempat mataf tu, di tempat yang untuk buat tawaf tu hanya ada wanita. Barulah sunnah hukumnya cium Hajarul Aswad. Kalau tak perlulah bobot dengan lelaki apa semua. Sampai tertarik-tarik lah terlekung. Sian tengok. Bukan berjuang. Kadang orang cium Hajarul Aswad tu macam nak pergi berjuang. Nak syahid. Nak pergi kat Palestin lawan Yahudi pun ada. Orang datang kat belakang. Macam-macam lah cerita dia. Kalau orang pergi umrah, pergi haji, tahulah gambaran dia kan. Cuma secara umum bagi wanita tidak disunnahkan. Hukumnya makruh. Melainkan di tempat tawaf itu hanya ada wanita sahaja. Kalau ada lelaki tidak disunnahkan mengucuk Hajarul Aswad, tetapi hukumnya makruh bagi wanita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azan. Sekejap, sikit lagi. Kenapa kena cium tangan sendiri? Yang ketiga, kias kepada mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu kalaulah kita tak dapat sapu, dapat cium je, kalaulah kita tak dapat cium, kadang-kadang dapat sapu je, maka disunnahkan untuk mengucuk tangan yang sapu tadi. Sampai-sampai orang yang tak dapat sapu Hajarul Aswad pun bila buat tawaf, nak kucup tak boleh jauh, nak sapu pun tak boleh jauh, susah, ramai orang berebut. Apa yang dia sunat buat? Istilam, dia lambai Hajarul Aswad. Sampai dekat lambai Hajarul Aswad tu, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas lambai, sunnah cium tangan. Hajarul Aswad tu dengan penuh kebaikan tu. Tak dapat kena pun, lambai daripada jauh, sunnah cium tangan. Ni tak kena pada Hajarul Aswad, tangan tak kena pada Hajarul Aswad. Bila jauh, sunnah pula cium tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sunnah buat kena 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, lambai. Sunnah cium tangan tanpa bunyi. Jangan cuk pula. Tanpa bunyi. Bunyi tak sunnah. Pelik lah kalau bunyi apa benda ni. Kamu beramai-ramai cuk. Kemudian bila satu orang terus salam dengan orang, sunnah mencium telapak tangan sendiri tanpa bunyi. Jadi qiyas kepada perbuatan istilam Hajarul Aswad dan qiyas kepada perbuatan mengusap dan selepas itu mencium tangan yang kita usap Hajarul Aswad tadi. Walaupun itulah kita kena faham, walaupun Hajarul Aswad satu orang tak dapat sentuh, tapi sunnah bagi dia walaupun dia tak dapat sentuh, sunnah bagi dia cium telapak tangan. Apatah lagi dua orang Islam yang telah pun bertemu seluruh kebaikan antara dua telapak tangan orang yang bersalaman,
Kebaikan itu bertemu dan keberkatan itu bertemu. Ciumlah keberkatan tersebut. Ini yang disunnahkan. Ini yang disebutkan dan diperbincangkan oleh ulama. Kesimpulannya, bersalaman itu sunnah bagi kita. Ketika bersalaman, sunnah kita tengok wajah, saling lihat wajah. Dan ketika bersalaman, kita lepas genggaman tu yang terakhir. Dan kita lepaskan pandangan daripada orang yang bersalaman dengan kita, itu kita yang terakhir. Jadi itu antara sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian paling sunnah bersalaman ada dengan sebelah tangan saja, sebelah tangan kanan. Ni paling sunnah, dapat double pahala. Dua tangan sunnah juga, tapi yang paling afdal adalah dengan sebelah tangan kanan sahaja. Selepas salam disunahkan mengucup telapak tangan kita sendiri dengan mulut kita sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum li sa'irin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
لا